Dan juga bila kita berbincang dengan China, tuan-tuan, ia juga akan membawa kepada penyelesaian persoalan masalah sempadan Laut Cina Selatan. Berapa kali kita dengar China cuba menceroboh Laut Cina Selatan. Jadi dengan perjumpaan dan perbincangan tersebut, kita katakan kita cuba cari jalan tengah ke arah penyelesaian Laut Cina Selatan di antara kita, Malaysia dan juga China. Isu dia, bila pembangkang membangkitkan isu Laut Cina Selatan ni, Datuk Anwar Ibrahim cakap, isu Laut Cina Selatan inilah masalah pembangkang, kata Anwar. Muhyiddin Yassin perlu memberi perhatian yang lebih selain menghadirkan diri ke Dewan Rakyat untuk memahami isu Laut Cina Selatan yang kini jadi pertikaian dengan China. Bercakap kepada berita di Shah Alam, Anwar berkata Malaysia akan meneruskan projek cari gali di kawasan Laut Cina Selatan itu. Ini adalah masalah pembangkang yang dia tidak dapat nak tumpukan, tak hadir parlimen, tak dengar pandangan dan tak baca ulasan kerana kita konsisten sebut projek cari gali ini diteruskan. Tuan-tuan, kita ingat dia hadir parlimen belum tentu dia dengar apa bahasan. Ini adalah kawasan kita, katanya setelah hadir dalam majlis program kita untuk kita di PPR Kampung Baru Haikom di Shah Alam. Semalam Muhyiddin membidas Anwar kerana dianggap cuai memberi kenyataan berhubung isu pertikaian Laut Cina Selatan dengan mendakwa komennya secara tidak langsung boleh mengesahkan tuntutan China ke kawasan yang secara sah adalah wilayah Malaysia. Pengerusi PN itu turut menyentuh kenyataan Anwar mengenai kehadiran kapal tentera laut di perairan yang dituntut 7 negara termasuk Malaysia. Ia susulan kenyataan Perdana Menteri itu yang memberitahu Putrajaya terbuka kepada rundingan setelah Beijing membangkitkan projek operasi cari gali Petronas di kawasan laut tersebut. Anwar hari ini menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi dengan Beijing berhubung penerokan minyak dan gas di Petronas Laut Cina Selatan. Muhyiddin ini dia banyak masalah sekarang. Dia tak baca apa kenyataan saya. Tiada langsung saya sebut nak tolak ansur, dan ini yang saya sampaikan kepada pemimpin China yang tidak dilakukan oleh Muhyiddin. China menyatakan ada bertindih tuntutan. Jadi kalau begitu kita bincang, tapi tak menghalang untuk kita nak teruskan projek. Projek tetap jalan. Jadi apa yang tidak kompromi kerana projek cari gali Petronas akan tetap berjalan di kawasan yang kita percayai milik negara kita. I think that one's clear kot. Kadang-kadang membangkang ni, kalau nak membangkang pun bijaklah dalam isu dalam membangkang tersebut. Mengenai soalan yang kedua tentang kegiatan China, memang perkara ini diangkat kerana percanggahan, kedua-dua pihak itu ada klaim bertindih di Laut Cina Selatan, terutama kebimbangan negara China kerana Petronas telah menjalankan satu kegiatan besar-besaran di satu kawasan yang juga ditutup oleh negara China. Perkara ini saya sebut sendiri kepada Perdana Menteri Lee Chiang dan juga Presiden Xi Jinping bahawa Malaysia menganggap ini kawasan daerah Malaysia, maka oleh demikian Petronas akan terus cari gali di kawasan itu. Walau bagaimanapun, kalau negara China merasakan ini hak mereka, kita boleh buka untuk rundingan. Tetapi sementara itu, usaha kita untuk cari gali akan kita teruskan. Saya tidak mahu mengelak daripada meneruskan rundingan kerana ini pendirian ASEAN. ASEAN merasakan semua tuntutan bertindih harus diselesai secara rundingan. Tapi setakat ini Malaysia bertegas bahawa ini adalah di kawasan atau wilayah Malaysia. Dan negara China juga tuntut kawasan tengah laut itu. Dia kata di kawasan dia. Saya jawab kepada pimpinan negara China, kami terpaksa teruskan projek itu kerana ini kawasan kami. Lautan bawah bidang kuasa Malaysia. Kami teruskan. Tapi dia kata dia pun tuntut. Tak apalah, kami teruskan cari gali minyak. Sementara gunding, bolehlah gunding. Tapi dipusingkan, dia kata saya gunding, seolah projek tak jalan. Kita cerita tentang Sanusi dululah. Apa yang berlaku? Saya cerita background dulu. Menteri Besar Kedah Sanusi apa nama? Sanusi Makno. Sanusi telah kalah saman terhadap Mahfuz. Okay? Kerana mendakwa Mahfuz antara orang yang nak bawa judi ke dalam pokok sena sewaktu beliau menjadi ahli parlimen, di dalam I think ceramah beliau dan sebagainya. So Mahfuz saman Sanusi, dan pada Mahkamah Tinggi menganugerahkan 50,000 terhadap Mahfuz, menang saman, menganugerahkan 50,000. Namun begitu, apa yang berlaku adalah Sanusi tak puas hati, dia appeal, dia buat rayuan. Dalam masa yang sama, Mahfuz pun buat rayuan.
terhadap kuantum atau jumlah diberikan. Dalam rayuan, Mahfuz tetap menang dan Mahkamah Rayuan menganugerahkan 120,000, pertambahan 70,000 dan 10,000 Sanusi kena bayar lawyer Mahfuz kos peguaman mereka kerana memfitnah. Jadi terbukti sebenarnya Sanusi telah memfitnah Mahfuz. Isu dia tuan-tuan, okey, dah settle lah. Dia tak bayar, sampai sekarang belum bayar lagi lah. Belum bayar. Sanusi tak bayar lagi Mahfuz. So, dia akan bagi tempoh. Kalau sekiranya masih belum ada bayaran, maka lawyer Mahfuz akan mengeluarkan surat bankruptcy kepada Sanusi. Assalamualaikum. Malam ni malam 15 Ramadan. Mampu juga kawan-kawan ni. Dapat dengar kita dapat 120,000 dapat mampu kita main restoran salam lagi. Mampu dah haram sikit peang tak boleh lagi. Sanusi tak bagi lagi. Cepat lagi. 120,000. Aduh. Mampu macam ni. Cepat lagi. I don't think dia akan ada masalah untuk membayar lah. Dia tak ada isu nak membayar benda tu. Namun begitu, yang jadi isunya apa tuan-tuan? Isunya apabila Sanusi dia ulang balik teks, ucapan ataupun posting Facebook yang menyebabkan dia kalah saman. So dia repost balik atau dia reshare balik benda itu. So dia kata ditulis kat dalam tu, inilah posting yang menyebabkan saya kalah saman. So dia repost balik. Sedangkan antara perkara yang dipersetujui di dalam mahkamah, di samping kena bayar 120,000 itu, ialah Sanusi tidak dibenarkan menyebarkan kembali fitnah yang sama. Jadi dengan reshare perkara tersebut, itu sudah dikira sebagai mengulangi fitnah yang sama. Itu maksud dia. So kalau perkara tersebut berlaku, apa yang boleh berlaku terhadap Sanusi? Kalau Mahfuz ambil tindakan, dia boleh kena antara lain contempt of court, iaitu menghina mahkamah. Dan kalau dia menghina mahkamah, sama ada denda atau penjara, atau kedua-dua sekali kemungkinan. Jadi hari ini Mahfuz kata dia beri amaran kepada Sanusi. Mahfuz telah memberi amaran kepada Sanusi. Kita dengar Mahfuz menyatakan, terus digambarkan konon sokong judi, Mahfuz beri amaran. Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar berkata, banyak manipulasi dan dakwaan songsang dibuat ke atasnya setelah Mahkamah Rayuan menolak permohonan Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Noor baru ini. Kata Mahfuz, dia mengheret Sanusi ke mahkamah kerana pemimpin PAS itu menuduhnya konon mempertahankan pembinaan permis judi di Pokok Sena. Sedangkan kata Mahfuz, pembinaan permis judi berkenaan langsung tidak ada kaitan dengannya. Malah saya sebagai ahli Parlimen Pokok Sena ketika itu telah pun membuat bantahan terhadap pembinaan sport Toto. Kemudian pembinaan tersebut tidak pun diteruskan, katanya. Mahkamah Rayuan menolak rayuan Sanusi untuk mengenepikan saman itu dan bersetuju agar jumlah ganti rugi perlu dibayar dinaikkan. Okey, sehari kemudian, Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PAS menyiarkan sekali lagi kenyataan fitnahnya ke atas Mahfuz di media sosial. Posting inilah, dia tulis kat situ, dia reshare. Posting inilah yang didapati saya bersalah oleh mahkamah dan diperintahkan membayar ganti rugi 50,000 campur 15,000 kos dan kemudian dinaikkan kepada 120,000 oleh Mahkamah Rayuan kerana 50,000 didapati terlalu rendah oleh plaintiff. Mereka membuat counter appeal rayuan balas untuk tuntutan lebih tinggi, tulisnya di sosial media. Dalam hantaran yang sama, Sanusi memberi gambaran bahawa tindakannya membuat kenyataan didapati fitnah oleh mahkamah dibuat dalam usaha dia menyekat kegiatan judi. Mahfuz berkata memang ada penyokong PN bertindak keterlaluan dengan mendakwa dia menyaman Sanusi kerana mahu mempertahankan aktiviti judi. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan saman saya, membuktikan dakwaan Sanusi yang mengaitkan saya dengan isu tersebut adalah fitnah. Bekas Timbalan Menteri Sumber Manusia juga memetik beberapa alasan penghakiman di dalam Mahkamah Rayuan. Misalnya, wujud suasana tidak peka pada pihak berkuasa yang meluluskan pemindahan kedai judi terbabit. Hakim juga mendapati kenyataan dibuat Sanusi adalah fitnah seperti yang didakwa oleh Mahfuz. Disebabkan defendant Sanusi mendakwa Mahfuz meluluskan atau telah menjadi pihak dalam peruntukan tersebut, dia mesti menunjukkan bahawa kenyataan tersebut adalah benar. Hakim juga berkata, saya dapati pihak pembelaan gagal membuktikan bahawa kandungan siaran Facebook Sanusi itu adalah benar. Saya dapati defendant tidak menunjukkan bahawa plaintiff bertanggungjawab ke atas pelesenan atau pergerakan cawangan sport Toto dari tapak bekasnya ke premis barunya di Pokok Sena. Dengan apa yang berlaku ekoran tersebut, kata Mahfuz, dia meminta agar tiada lagi mana-mana pihak menyelewengkan fakta kes berkenaan. Menurut Mahfuz, jika masih ada yang mengaitkan dia dengan sebarang maksud kononnya menyokong atau mempertahankan judi, mereka perlu menarik balik tulisan tersebut. Jika tidak,
dia akan mengambil tindakan lanjut dengan kemukakan sambat fitnah. Kalaupun koyak, jangan fitnah, katanya. Baik, apa warning dia bagi kepada Sanusi? Antara lain perkara tersebut yang saya nyatakan tadilah, di mana kalau sekiranya perkara ini Sanusi masih juga nak mengulang cerita yang sama, masih juga tidak mengaku bahawa dia telah melakukan fitnah, maka Sanusi boleh mengambil tindakan tindakan terhadap Sanusi, dan juga Mahfuz boleh mengambil tindakan terhadap Sanusi, dan juga Mahfuz ataupun boleh mengambil tindakan terhadap orang lain yang menyatakan perkara yang sama. Okay, so Mahfuz warning Sanusi kat situ. So Sanusi, jangan lagi mengulang perkara yang sama.